Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk meneruskan sesi PDPR Bahasa Melayu tahun 6. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 10 iaitu di bawah tajuk keistimewaan Kelantan. Tema 10 iaitu Semarakkan Pertanian dan Penternakan kita, unit 28 iaitu Hargailah Pokok, tajuk keistimewaan Kelantan. Aktiviti pada hari ini adalah membina ayat dengan menggunakan kata kerja dan kata bantu. Standard pembelajaran pula adalah 5.1.4. Baiklah, objektif pembelajaran pula adalah murid-murid dapat membina ayat dengan menggunakan kata kerja dan kata bantu. Seterusnya, kriteria kejayaan. Menulis ayat dengan menggunakan kata kerja dan kata bantu. Berikut merupakan pokok dan bunga Kelantan. Ini merupakan pokok bagi bunga Kelantan dan ini pula adalah bunga Kelantan. Okey, ini adalah batang bagi bunga Kelantan. Bunga ini seperti pokok bunga kerana ia juga turut kembang. Kelopak bunga ini, kelopak bagi bunga Kelantan ini turut kembang. Okey, dan warna bagi bunga Kelantan ini terdapat 3 jenis iaitu warna merah jambu, warna merah dan warna putih. Seterusnya, okey, jom kita kenali makanan kita. Di mana bunga Kelantan sangat enak dimasukkan ke dalam kuah bagi laksa Penang dan asam pedas. Seterusnya, bunga Kelantan dijadikan ulam dalam makanan nasi kerabu dan beberapa lagi makanan ataupun masakan lain. Pada hari ini kita akan mempelajari dua jenis kata iaitu kata bantu dan kata kerja. Apa itu kata bantu? Kata bantu terbahagi kepada dua iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Kata bantu aspek adalah menerangkan sesuatu perkataan dari segi masa. Contohnya, telah, sedang, belum, akan, sudah, masih dan pernah. Seterusnya, contoh ayat bagi kata bantu aspek adalah ibu sedang memasak di dapur. Kedua, Janet belum bangun daripada tidur. Baiklah, jom kita tengok pula apa itu kata bantu ragam. Kata bantu ragam menerangkan ragam perasaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan. Contohnya, hendak, harus, mesti, dapat, mahu, wajib dan boleh. Bagi contoh ayat pula, Chun Lai dapat menjawab soalan matematik yang sukar itu. Kedua, kita mesti mematuhi peraturan sekolah. Baiklah, jom kita tengok pula kata kerja. Apa itu kata kerja? Kata kerja ialah perkataan yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, binatang atau benda. Berikut merupakan kata kerja bagi perbuatan yang dilakukan oleh manusia, iaitu lukis, minum air, menyanyi lagu, memandu kereta, menangkap bola, menggunting kertas, menggosok gigi dan yang terakhir adalah meniup lilin. Kata kerjanya adalah tiup. Kata dasarnya adalah tiup. Baiklah, kata kerja terbahagi kepada 4 iaitu aktif, pasif, berpelengkap dan tanpa pelengkap. Kata kerja ini sebenarnya kita boleh tengok dalam 2 kategori iaitu kata kerja transitif dan kata kerja transitif. Kata kerja transitif terdiri daripada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif. Bagi kata kerja transitif pula adalah berpelengkap dan tanpa pelengkap. Kata kerja transitif
merupakan kata kerja yang diikuti oleh objek iaitu kata nama, terdiri daripada perkataan berimbuhan. Manakala bagi kata kerja tak transitif merupakan kata kerja tidak memerlukan objek iaitu kata nama. Kata kerja ini boleh berdiri sendiri, terdiri daripada perkataan, bentuk asal dan berimbuhan. Baiklah. Murid-murid boleh merujuk buku teks pada muka surat 166 untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Pada hari ini kita akan fokuskan kepada kata kerja dan kata bantu. Apa itu keistimewaan kantan? Okey. Keistimewaan kantan ini boleh kita lihat dalam perubatan tradisional, digunakan dalam perubatan tradisional, iaitu untuk merawat penyakit bengkak-bengkak, penyakit kuning, sakit telinga dan sebagainya. Selain itu juga bunga kantan boleh digunakan dalam aneka jenis masakan. Contohnya seperti kuah laksa, nasi kerabu, asam pedas, tom yum dan sebagainya. Okey, terdapat gambar yang menunjukkan tentang seorang murid yang bernama Ammar dan keluarganya. Ammar dan ayahnya sedang menanam pokok bunga kantan. Okey, mereka menanam di halaman rumah mereka. Okey, seterusnya bunga kantan ini telah membiak dan hidup subur. Bunga kantan yang telah mengeluarkan bunga boleh diambil untuk digunakan dalam masakan dan perawatan penyakit. Okey, baiklah. Pada hari ini, murid-murid akan membina ayat dengan menggunakan kata kerja dan kata bantu. Okey, baiklah, kata kerja dan kata bantu cikgu telah terangkan tadi. Petikan untuk kita membina ayat pada hari ini adalah Ammar hendak berkebun di belakang rumahnya. Ammar dan keluarganya telah berikut merupakan contoh ayat. Bagi perkataan yang telah cikgu warnakan dengan warna hijau merupakan kata hubung dan warna kuning merupakan contoh bagi kata kerja yang digunakan dalam ayat ini. Contoh ayat, Ammar dan keluarganya telah membeli 5 pokok bunga kantan di dalam beg plastik dari sekolah. Bapa Ammar telah menghulurkan duit RM50. Islah sedang membawa benih pokok itu ke arah kereta. Ibunya sedang membuka bonet kereta. Seterusnya, bagi perenggan kedua, Bapa Ammar dan Ammar sedang memasang jari hitam di belakang rumah. Ibunya pula mengorek lubang. Mengorek ini merupakan kata kerja. Jaraknya disukat dengan tali tip antara lubang itu. Selebar 1 meter. Bapa sedang menanam pokok kantan itu di lubang yang disediakan. Mereka akan membuka beg hitam itu sebelum menanam pokok itu. Okey, bagi perenggan ketiga pula, selepas hampir setahun, pokok kantan itu telah membiak. Ada banyak bunga kantan. Ibu Ammar, Puan Aminah memotong beberapa kuntung bunga kantan itu untuk memasak kuah laksa, nasi kerabu, asam pedas dan tom yum. Makanan itu akan menjadi lebih sedap. Baiklah. Seterusnya bagi perenggan yang keempat, batang pokok kantan dapat dibuat ubat untuk menyembuhkan pelbagai bengkak-bengkak, penyakit kuning dan sakit telinga. Okey, begitulah kegunaan dan khasiat pokok bunga kantan. Okey, bukan sahaja bunga kantan ini digunakan dalam masakan, boleh juga dijadikan landscape di kawasan rumah. Seterusnya, batang bagi bunga kantan ini digunakan untuk merawat penyakit, digunakan dalam perubatan tradisional. Okey, untuk merawat penyakit bengkak-bengkak, penyakit kuning, sakit telinga dan sebagainya. Okey. Jadi, kita sebagai seorang murid perlulah sentiasa peka dan bersyukur dengan anugerah yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Tuhan. Jadi, kita sebagai
seorang yang bertanggungjawab perlulah mengekalkan habitat flora dan fauna. Jadi, seterusnya menghargai anugerah alam contohnya seperti pokok bunga santan yang hidup di sekeliling kita. Jadi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda yang mengikuti sesi pembelajaran melalui video yang cikgu sediakan. Jom like dan subscribe channel cikgu. Terima kasih dan Assalamualaikum.